peminat-peminat canyon di seluruh dunia dikejutkan lagi dengan pelancaran model canyon yang baru, iaitu Canyon Grizzle. Persoalannya sekarang, adakah Grizzle akan lebih baik daripada Canyon Grill? Yang mana yang sesuai untuk anda? Canyon Grill atau Canyon Grizzle? Saksikan video ini sehingga habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlukah Canyon mengeluarkan gravel bike yang baru? Sedangkan permintaan untuk gravel bike iaitu Canyon Grill yang sekarang pun tidak dapat dipenuhi. Semuanya habis stok saja. Mengapa? 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 Peminat-peminat Canyon bising sebab stok tak sampai-sampai dan mereka terpaksa menunggu berbulan-bulan lamanya. Apa sudah jadi Canyon? Mengapa keluarkan Grizzle? Dalam video ini, saya akan berkongsi dan membandingkan di antara Canyon Grizzle dan Canyon Grill. Yang mana lebih sesuai untuk anda? Canyon Grizzle ataupun Canyon Grill? Soalan yang kita mesti tanya sebelum membeli sesebuah basikal ialah tujuan. Jadi kita kena tahu apakah tujuan kita membeli sebuah basikal. Tanpa tujuan ini, sebab itulah ada di antara rakan-rakan kita yang membeli berbuah-buah basikal. Ada yang ada 3, itu tak ada masalah. Macam saya pun ada 3 basikal. Ada yang ada 5, ada yang 6, ada yang 13. Wow! Jadi penuh basikal di rumah dan wifi kita pun dah bising. Sebab rumah penuh dengan basikal, terutamanya di ruang makan, jadi penuh dengan basikal. Jadi kita, pertama sekali soalan yang kita tanya, tujuan. Mengapa kita membeli sesebuah basikal? Jadi Hafiz Nasir bertubi-tubi bertanya sebab dia belum mendapat jawapan. Jadi video ini mungkin sedikit sebanyak menjawab persoalan anda. Jadi soalan yang ditanya ialah, adakah bila kita membeli basikal tu, kita mesti memilih disebabkan geometri? Jadi, jika kita membeli basikal berdasarkan geometri, dia akan ukur saja badannya dan akan bertanya ataupun pergi ke mana-mana kedai basikal dan tanya apakah basikal yang sesuai untuk saya berdasarkan kepada geometri badan saya. Jadi, adakah itu caranya membeli sesebuah basikal? Jawapan yang paling penting iaitu mengapa kita beli sesebuah basikal. Jadi apakah tujuannya Canyon mengeluarkan basikal Grizzle ataupun model Grizzle ini? Pertama sekali ialah Canyon telah menerangkan dalam websitenya mengapakah Grizzle sesuai untuk golongan tertentu dan mengapakah Grill masih relevan dan sesuai untuk rider-rider yang tertentu. Jadi di sini Canyon telah menerangkan bahawa grill dicipta pertama ialah untuk keselesaan, comfort, dan grill juga dicipta untuk control. Okey, di mana geometri basikal grill adalah amat-amat selesa. Di situlah keunikan value proposition yang ditawarkan oleh Canyon untuk basikal model grill, iaitu untuk keselesaan di mana kita boleh berkayuh, ataupun basikal grill ni juga dikenali sebagai all-road bike, di mana anda boleh berkayuh off-road dan juga on-road ataupun tarmac, iaitu di jalan tar. Jadi basikal Canyon Grill ni memang lebih versatile. Sebagai contoh, saya sendiri, saya gunakan grill ini adalah untuk berkayuh daripada rumah saya ke pejabat pun boleh. Dan sekali-sekala satu hari bila dah habis PKP ni, saya boleh buat off-road untuk bike packing pun boleh. Dan untuk hari-hari yang biasa, bila kawan-kawan saya yang pakai road bike, mereka ingin
beriadah, berlatih pun saya boleh follow mereka. Saya boleh pergi 100 km, 160 km, century ride, tak ada masalah. Malah untuk naik ke Cameron Highland pun saya boleh naik dengan Canyon Grail. Saya telah buktikan kepada rakan-rakan saya. Jadi itulah versatilnya, itulah serba bolehnya Canyon Grail. Tapi Grizzle ni untuk apa? Jadi Canyon telah menerangkan bahawa Grizzle ni tujuannya ialah untuk mereka-mereka yang memang off-road. Jadi kalau kamu ni berjiwa off-road, kamu boleh memilih basikal Canyon Grizzle. Sebab Grizzle ni dia untuk lebih agresif, untuk lebih teknikal. Jadi apakah ciri-ciri teknikal yang saya katakan ini? Pertama ialah Grizzle mempunyai handlebar yang biasa. Dibandingkan dengan Grail, Grail mempunyai pilihan iaitu handlebarnya yang sangat-sangat popular dan kontroversi, iaitu double decker handlebar yang dipanggil hover bar. Hover bar ni dia ialah 2 tingkat dan anda boleh memegang handlebar ni dari pelbagai posisi. Okey, dan untuk bar yang atas tu ialah untuk menyerap gegaran. Itulah antara keunikan hover bar ni, khas untuk basikal model Grail. Tetapi untuk model Grizzle ni handlebarnya biasa saja, drop bar. Okey, handlebar yang ada drop, dan anda boleh menukar handlebar dalam Grizzle ni, model Grizzle ni, tak ada masalah. Dan selain daripada itu, anda juga boleh menukar seat post kepada dropper. Tahu kan dropper? Dropper ni di mana anda boleh adjust seat anda naik turun. Okey, dan apabila anda menurun bukit, anda boleh turunkan seat anda dengan lebih mudah. Malah anda boleh tukar fork untuk model Grizzle ni kepada suspension fork. Jadi memang basikal Grizzle ni untuk gravel ataupun untuk off-road. Itu bezanya berbanding dengan basikal Grail. Grail ni lebih dikatakan kepada 50-50. Anda boleh berkayuh di off-road dan anda boleh kayuh di tarmac on-road. Jadi bergantung pada tujuan anda. Seperti saya maklumkan bahawa saya gunakan Grail ni untuk pelbagai, untuk beriadah, untuk pergi ke pejabat, untuk off-road, untuk bikepacking. Jadi saya memilih Grail. Tapi kalau tujuan saya untuk totally, untuk sepenuhnya untuk off-road, jadi saya akan memilih Grizzle. Jadi yang mana sesuai untuk tujuan anda, kamulah pilih. Persoalan seterusnya, yang mana yang lebih mahal, Canyon Grail ataupun Canyon Grizzle? CF bermaksud carbon fiber, iaitu basikal karbon, dan SLX bermaksud quality carbon yang digunakan. SLX quality carbonnya adalah lebih baik berbanding dengan SL. Baik tu dari segi stiffness, kekukuhan karbon, dan juga dia lebih ringan. 8 bermaksud group set anda, jadi mereka akan dapat GRX 815. Jadi DI2, bermaksud DI2 ialah iaitu Shimano DI2, iaitu electronic gear. Jadi dari segi harga, CF SLX DI2 iaitu 5,049 untuk Grail dan 4,799 US dollar untuk Grizzle. Hampir 20,000 juga. Okey, tapi ini paling high end lah. Untuk persoalan mana lebih mahal, jawapannya ialah Grail lebih mahal sedikit. Mana lebih berat? Jadi model CF SLX DI2 beratnya ialah 8.44 kg. Model Grizzle ialah 8.70 kg. Tapi bezanya tidaklah banyak. Perbezaan beratnya adalah lebih kurang 300 gram. Jadi peminat-peminat bikepacking ingin bertanya mana yang lebih sesuai untuk bikepacking. Jadi kalau tanya saya, jawapannya amat jelas. Dilahirkan Canyon Grizzle untuk bikepacking yang hardcore. Okay? Jadi Canyon Grail
memang juga untuk bikepacking. Kalau lihat basikal saya penuh dengan bag, okay, saddle bag, frame bag, okay, handlebar bag. Epidura itu brand kegemaran saya. Untuk model Grizzle ni ialah mounting dia. Dia ada mount yang banyak di mana anda boleh letakkan bottle cage, terutama di bahagian fork, okay, kiri dan kanan, dan ada di top tube dan down tube. Dan tidak lupa juga iaitu tire clearance. Itu paling utama, itu paling penting sekali untuk gravel bike dan juga untuk bikepacking juga. Iaitu sekarang ni Canyon Grail hanya maksima 40mm saja, tetapi untuk Canyon Grizzle tayar yang boleh digunakan selebar lebih daripada 40, malah boleh pergi sampai ke 50. Bagaimana pula tentang geometri, perbandingan dari segi geometri? Sebenarnya Canyon Grail dan Canyon Grizzle ni geometrinya tidak banyak berbeza, malah mereka maintain saja, di mana wheelbase-nya lebih panjang berbanding dengan road bike keluaran Canyon. Apakah wheelbase? Iaitu daripada hub tayar depan ke hub tayar belakang dipanggil wheelbase. Jadi wheelbase-nya lebih panjang daripada road bike untuk keselesaan basikal-basikal gravel ni. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mana basikal yang sesuai untuk anda? Canyon Grizzle ataupun Canyon Grail? Dan adakah, pertama sekali saya ingin menjawab soalan, adakah Canyon Grizzle akan membunuh ataupun akan mematikan Canyon Grail? Jawapannya tidak. Canyon Grail bagi saya, dia adalah masih relevan. Jadi kalau saya inginkan basikal yang lebih versatile, yang ada kelas sedikit, okey, untuk bawa ke pejabat dan untuk beriadah dengan rakan-rakan saya yang road bike. Jadi rakan-rakan road bike ni basikal mereka semua berkilat-kilat saja kan, style. Jadi Canyon Grail basikalnya pun juga style, seolah macam corporate sikit. Tetapi kalau basikal Canyon Grizzle dia lebih hardcore kan, dia lebih rugged, lebih lasak bentuknya. Secara painting dia pun, paint job dia pun lebih comot sikit, dia saja je comot kan, supaya dia lebih lasak. Jadi kalau tujuan anda untuk off-road, jadi anda boleh memilihlah Canyon Grizzle. Jadi mereka mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Canyon Grizzle berbanding dengan Canyon Grail, kedua-duanya masih relevan untuk rider-rider yang tertentu. Itulah yang penting. Jadi mereka yang dah order Canyon Grail tu janganlah cancel. Sebab kalau anda cancel, nak tunggu lagi Canyon Grizzle mungkin lagi berbulan, mungkin lagi bertahun. Jadi tak tahu bila dapat. Memang bukan saja peminat-peminat di Malaysia saja menghadapi masalah tentang order Canyon ni, basikal-basikal Canyon ni, juga peminat-peminat antarabangsa. Kalau tengok di ruangan komen tu, ada yang dah tunggu berbulan lamanya, 6 bulan tunggu, bulan Oktober, tapi dimaklumkan bahawa certain komponen ada yang tak dapat sampai lagi, maka mereka kena tunggu lagi lama. Tapi hampir setahun mereka terpaksa menunggu. Jadi basikal Canyon ni, saya jamin berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, ia adalah basikal yang versatile, basikal yang sangat selesa, dan basikal yang brandnya, jenamanya memang popular. Jadi kalau tengok acara-acara basikal, perlumbaan basikal, jadi kita bersemangat nak sokong brand Canyon ni ataupun tim-tim Canyon ni. Jadi seperti Alpecin Phoenix dan juga Movistar, jadi I'm a big fan. Jadi saya peminat basikal Canyon dan tim-tim yang ditaja oleh Canyon. Jadi itu kesimpulannya. Jadi itu saja, dan diharap sedikit sebanyak dia memberikan anda tip-tip untuk memilih basikal mana yang sesuai untuk anda. Tolong like, share dan juga subscribe. Ini akan memberikan saya motivasi dan inspirasi untuk terus berkongsi maklumat dengan anda. Sekian saja, berjumpa lagi, dan jika anda belum lagi menonton
bagus ke basikal Canyon ni, bagaimana untuk membeli basikal Canyon, anda boleh tonton video saya di sini, okey. Ataupun jika anda ingin bertahu tentang unboxing, anda boleh tonton juga video saya dengan klik di link sini. Jadi itu saja, semoga berjumpa lagi.